الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah. Sekarang ada bahawa kita ketujuh ketujuhnya qudratun, artinya kuasa Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawjud, yang mawjudah, itulah kan, yang berdiri ia pada zat, yang mewajib ia bagi zat, akan kaunuhu qadiran, lagi pula yang takluk ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia atas muafakat iradatnya, kira di segi akal aja. Artinya tiada mengada oleh Allah akan satu mungkin melainkan atas sifat yang ditentu akan dia oleh iradahnya. Lawannya al-ajzu. Tengok dulu. Kata musannif rahimahullah, ketujuhnya, sifat yang ketujuhnya, ketujuh dari 20 sifat. Hak ketujuh. Ni masuk dalam bagai sifat ma'ani. Nanti musannif nak becak juga, tapi dia cerita di belakang tu. Dia katakan si ketujuhnya ialah qudratun, ialah sifat kudrat. Artinya arti qudratun kepada bahasa Melayu tu, arti dia ialah kuasa, yakni sifat berkuasa Allah Ta'ala. Begitu ya, pakai pitah gitu ya. Yakni sifat berkuasa Allah Ta'ala. Tulis itu, yakni sifat berkuasa Allah yang dengan sifat itu Allah berkuasa. Tu. Yang dengan sifat itu Allah berkuasa. Allah kuasa. Tu kita dak bahas sifat. Kita dak ngaji dah akhiratul awam tu. Lebih kurang dah tu. Tuhan kuasa dengan sifat apa? Sifat kudrat yang ada pada diri dia tu. Tu. Berhenti tu dulu. Bermula maknanya, makna bagi kudrat, makna kudrat mengikut istilah ulama tauhid. Apa makna kudrat turut ulama tauhid? Iaitu maknanya, makna kudrat tu. Gapo kudrat? Hana reti kudrat dulu. Orang tu kata kederak.
Kudrat tu apa? Iaitu satu sifat yang maujud. Iaitu si kudrat tu ialah satu sifat. Bila sebut kata sifat, ia ada apa? Ia bersakut dengan mausuh. Ada tuai dia. Sebab kita kata putih. Putih tu sifat. Mana tuai dia? Ketah. Ketah tu tempat menupai dia. Maka kudrat ni satu sifat. Sifat yang maujud, yang ada ia. Kena katakan yang maujud ni. Wujud dia suku, maujud suku. Itu dia. Yang ada sunguti. Awak kata yang maujud, yang ada sunguti pada zat Allah Taala. Ada di zat tu. Tulis lagi. Yang ada sunguti pada zat Allah Taala dengan sekira-kira jika dinyatakan zat untuk kita lihat, nescaya kita nampak juga sifat kudrat itu pada zatnya. Itu maujudah kot rupa tu. Lau kushifa 'annal hijabu la ra'ainaha. Lagi kita Arab sebut, kalau Tuhan menyatakan zat untuk dilihat, kita nampak juga sifat ma'ani tu daripada pada Allah Ta'ala. Lagu mana cara, rupa, wallahu alam. Hakikat sifat kita tak tahu. Kerti hanya benda tu benda ada. Bila benda ada, sah dilihat, sah didengar. Tahu ya? Kalau gitu, sifat yang maujud, yang ada diri dia, ada di mana? Yang sifat kepada sifat tu lagi. Satu sifat yang maujud, lagi pula sifat tu yang berdiri ia sifat tu. Maksud berdiri ni kita banyak kali dah. Berdiri dengan makna ada. Yang berdiri yakni yang ada ia sifat itu. Ada di mana? Berdiri pada. Apa ada takluk pada berdiri? Ada tu pada zat. Yani zat Allah Taala. Mana kata itu? Pada zat yani zat Allah Taala. Ini kalau kira sifat apa nama ni, kudrat Allah Ta'ala lah. Kalau kudrat yang hadisah, iaitu kudrat makhluk ini kena kepada rang tu, ada pada zat kita. Hak tu tak apalah, hak tu suku ni dia, kita kecek sifat tu. Ada pada zat Allah Ta'ala. So lagi pula yang mewajib ia, yang tu sifat kepada sifat tu lagi. Satu sifat yang lagi yang mewajib ia satu sifat tu. Mewajib. Apa makna mewajib? Apa makna mewajib? Tu dalam kitab Arab sebut yujibu tu, ataupun aujaba hukman dah. Aujaba mewajib tu ngerti? Apa makna mewajib? Tulis situ pada mewajib sikit. Yakni sifat itu membuat beri akal kita fikir bahawa zat itu mesti ada satu sifat pula, namanya kaunuhu qadiran. Gitu. Awak mesti kot tu. Itu mewajib bukan wajib lawan haruh makruh sunat gitu dah. Mewajib yakni buat akal kita fikir kata kena mesti ada di zat satu sifat pula. Bila ada qudrat, kena ada kaunuhu qadiran situ. Tu aujabah. Bila ada satu sifat, ada satu sifat lah. Ni orang panggil kaunuhu tu dikatakan mu'allalatun bi illatin, ni diilakkan dia dengan sebab satu ilat, iaitulah ada qudrat. Dengan sebab ada qudrat tu lah ada dia. Sabit ia orang panggil. Tu mewajib ia bagi zat Allah Taala. Tengok.
Sifat yang mewajib ia, yang memesti ia. Kecek bahasa kita kan? Memesti ia pada fikiran akal kita. Memesti ia sifat tu. Buat jadi kita nampak kata mesti. Mewajib bagi zat itu, zat Allah Ta'ala tu. Tu. Buat kita nampak kata mesti kena ada pada zat tu. Mewajib akan kaunuhu qadiran. Akan kaunuhu qadiran. Tulis itu lagi pada kaunuhu qadiran, yakni keadaan Allah yang berkuasa. Maka ini dinamakan lazim daripada ada sifat kudrat. Seperti kita kata kertas yang putih, maka sifat putih itu membuat akal kita menghukum pula bahawa kertas itu sabit sifat keadaannya yang putih. Itu dia. Maka kiraan semacam ini berlaku atas pendapat Abu Mansur Al-Maturidi, alif lam al mim alif ma taro turi taro ya patuda yo turidi, yang berkata bahawa di sana ada satu sifat pula yang dinamakan hal ma'nawiyah. Hal ma'nawiyah. Habis itu ni duk kira tak ada lagu ni tu bina di atas ulama yang isbatkan ahwan ni. Kalau mengikut ulama hak tak isbatkan ahwan, dia tak kecek lagu ni dah mula lagi. Situ sifat yang ada pada zat habis. Tapi situ. Tu dia. Yang takluk ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin, yang tu sifat kepada sifat nu lagi. Tu sifat kepada sifat, satu sifat dulu tu. Kudrat ni ialah satu sifat. Sifat yang ada diri dia. Ada di mana? Ada pada zat tu. Lagi pula sifat ni yang ni. Hak ni lah baru nak keluarkan akan takrif tu daripada apa dia sifat ma'ani yang lain. Sifat satu sifat yang takluk ia sifat itu. Takluk ni kita kata bekerja, bertugas. Satu sifat yang takluk ia yang bekerja ia sifat tu. Tugas buat gapo Kudrat ada pada zat Tuhan, kerja apa kudrat? Apa kerja dia? Apa tugas dia? Tu tugas apa? Kalau sama tugas dia awak dengar. Kalau basat tugas dia melak. Kudrat dia tugas dia gapo? Yang tu sifat ada satu sifat. Satu sifat yang takluk ia, yang bertugas ia, bekerja ia, jemur ia satu sifat tu. Takluk dengan mengadakan. Ni muta'alaq. Benar dengan mengada tu apa? Tu orang panggil ijad. Ijad dah tu.
Meniada tu i'dam. Takluk ia dengan mengadakan, dengan takluk kepada takluk. Bertakluk bekerja dengan mengadakan tiap-tiap mungkin. Mengadakan. Mengada tu apa makna mengada? Buat we ada. Dulu tak ada, buat we ada. Tu ijad namanya. Mengadakan tiap-tiap mungkin. Mengada, buat we ada akan tiap-tiap benda mungkin. Benda yang terima ada, terima tak ada. Tu. Ia kena kait lagi. Sebenarnya mengada tiap-tiap mungkin tu, mengada bila? Mengada pada waktu imkan. Ia kecek, ia geti di mungkin tu dah. Mengada akan tiap-tiap mungkin pada waktu imkan. Kenapa? Kerana kalau pergi mengada waktu benda mungkin pada waktu azali, mustahil. Kerana ada benda mungkin pada waktu azali, mustahil. Tengok tu. Nampak tak tu? Tengok lagi. Yang takluk ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin. Wa'wi ada akan tiap-tiap mungkin. Dan meniadakan dia akan tiap-tiap mungkin. Dan ni kita kata atau pada mengada. Dan dengan mana atau. Bertakluk ia. Ya moga mana-mana so tu mesti. Tu mana-mana saya. Mana-mana so ikut. So mana-mana mesti. Hak ni dah ni orang panggil haruh bagi Allah Ta'ala ni. Ni apa panggil sifat haruh ni. Ibarat daripada ni. Mengada meniada ni. Takluk ia dengan mengadakan tiap-tiap benda mungkin. Dan meniadakan dia atau meniadakan dia akan tiap-tiap benda mungkin. Benda mungkin dulu tak ada, wa'wi ada. Hak ada dah, wa'wi tak ada pula. Tu kerja dia. Berarti benda tu kena terima oleh Allah. Nanti kita pelorong yang lebih dulu. Tebak-tebak ibarat yang lebih dulu. Mengada tu atas muafakat iradatnya. Iradat Allah Ta'ala. Atas takluk kepada mengada atau meniada. Mengada atas muafakat. Apa muafakat? Bersetuju, berselorong, bersepakat akan iradatnya, sifat berkehendaknya, kehendak Allah Ta'ala. Muafakat iradat, muafakat takluk iradat. Gitu. Muafakat akan takluk sifat iradatnya, iradat Allah Ta'ala. Yang mengikut iradat ni orang panggil takluk ke apa? Takluk suluhi atau tangjizi qadim. Tu. Lepas tu kudrat ni sulu apa nama tangjizi hadis. Dia gini, dua ni je sepakat. Kecek makna sepakat ni kira pada akal je weh. Kira pada akal kita. Allah Ta'ala ada sifat iradah. Bila ada iradah, dia pun sifat iradah ni adalah sifat berkehendak. Ada sifat berkehendak dia. Sifat ni bila ada pada Tuhan, Tuhan boleh nak. Dengan ada sifat ni dia pun berkehendak. No. Ni takluk ni. Tak dikata nak kalau tak ada benda hak di nak. Nak muka apa? Nak apa? Nak mengada meniada benda mungkin. Nak benda mungkin. Nak apa? Berkehendak. Kehendak ke apa? Menentu benda mungkin. Itu muta'alak dia. Sebenarnya ni kerja juga tu. Benda mungkin. Itu muta'alak dia. Menentu kat mana? Menentu akan setengah-setengah barang yang harus atau benda mungkin. Kita ayat dulu. Atas qalu. Menentu dengan setengah-setengah.
perkara hak ni kita buat al-mumkinatul mutaqabilatu wujudnya wal adamu sifatu tu. Amkinat azminatul amkinatul jihatu. Lepas tu kadzal maqadirur rawathiqatu. Dengan setengah-setengah perkara yang harus atas benda mungkin. Nil asa iradat. Bila ada sifat iradat, dia menentu. Dia nak gapo? Nak menentu benda mungkin. Sebut kata benda mungkin, benda gapo? Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Boleh sungguh, boleh tak. Kecek sekali lagi, benda hak timur selepas waktu imkan. Dalam waktu imkan tu dikatakan mungkin. Waktu kira-kira ada dua. Ada waktu azali, kecek waktu juga kira-kira tu. Orang panggil hak tu apa panggil zaman muqaddad ni, hak ni. Hak ni takdir, kira-kira orang ni. Waktu azali. Waktu ni lah tidak ada permulaan bagi adanya. Allah Ta'ala ada pada azali. Sebab dia qadim, tidak ada permulaan bagi adanya. Tapi Allah tu ada pada azali, dan sifat iradat dia pun ada pada azali bersama dengan zat dia. Bersama dengan zat. Maka dengan sifat iradat yang ada pada azali bersama dengan zat tu, dia pun berkandak. Berkandak bila? Berkandak pada azali. Sedia kala lagi nak gapo? Untuk menentukan benda mungkin. Nak menentu benda mungkin, menentu akan benda mungkin tu siap dah pada azali. Benda mungkin tak terima lagi. Benda mungkin nanti siapa masa dia. Bila siapa masa yang Allah Ta'ala buat makhluk mula-mula, ikutlah apa pun ada khilaf ulama tu. Bila timbul waktu makhluk mula-mula, bila timbul makhluk pertama, dikatakan mulai waktu imkan. Ataupun ibarat dengan hak ni fil azal, hak ni fi ma la yazal. Kecek hak tu lah tu. Hak tu fil azal, hak ni fi ma la yazal. Ataupun waktu imkan tu dah. Waktu imkan. Apa waktu imkan? Waktu yang makhluk boleh ada, boleh tak ada dalam waktu ni. Zaid nak ada, apa nak kata? Harus ada Zaid. Mungkin boleh ada, boleh tak ada. Ada Baqarah tu lembu. Apa nak kata? Harus benda mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Nak ada pun boleh, nak tak ada pun tak apa. Timur dua belah benda tu. Kalau gitu, benda mungkin ni timur dalam waktu imkan ni, orang panggil waktu yang boleh ada, boleh tak ada. Bila timur makhluk pertama dah. Faham di sini? Apa kita nak kata? Kalau Zaid ni nak pergi timur dalam waktu azali, mustahil benda mungkin nak pergi timur dalam waktu azali. Kerana apa? Kalau Zaid pergi timur dalam waktu ni, Zaid bukan baru. Zaid dikodim pula. Supang Tuhan. Maka ada Zaid dia orang panggil, ada Zaid ni baru ya. Hadis. Kerana dia tu dulu tak ada, baru ada. Dikatakan juga mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Terima dua pihak.
Tak mesti. Ada zahid pada waktu azali mustahil. Wujuduna fil azali mustahilun. Adamuna fil azali wajibun. Kita nak katakan, kalau zahid nak pergi ada dalam waktu ni, ada zahid dalam waktu ni, apa hukum? Mustahil. Tak boleh dia lagi ada waktu ni. Kalau dia ada, jadi qadim lah dia. Tak ada zahid pada waktu ni, apa hukum? Tak ada zahid waktu ni, wajib. Hak ni lah dikatakan ulama, adamuna fil azali wajibun, wujuduna fil azali mustahilun. Kita nak ada waktu ni mustahil. Zaid dah kita ada waktu ni mesti kena tak ada. Mesti kena tak ada letika ni. Tidak ada apa melainkan Allah Ta'ala yang ada. Tak ada zaid pada waktu ni wajib, ada zaid pada waktu ni mustahil. Ada zaid dalam waktu imkan, harus. Tak ada zaid dalam waktu imkan, harus. Mana-mana soalah. Itu dah. Kalau gitu, pada azali ni menentu siap dah pada azali. Menentu kata Nabi ada zaid, tapi zaid tak ada lagi. Azali tu siap dah. Menentu untuk Nabi zaid ada. Dengan putih tua, tinggi tuanya sikit-sikit. Siapa masa dulu, tak apa masa lagi, dia tak buat lagi. Menentu dulu. Menentu tu siap dah. Benda mungkin tu baru ada lah, tapi menentu tu siap dah. Maka berkehendak pada azali ni dikatakan takluk iradat tangjizi qadim. Tu ya. Apa tangjizi qadim? Sudah siap pada azali. Menentu siap dah. Tu kecek tangjizi. Menentu siap dah pada azali. Siaplah kau dah. Hujan turun hening. Bukan Tuhan baru menentu semalam. Bukan kata tu baru kira semalam. Malam ya kira nak itu apa? Pagi ni hujan. Hujan turun pagi ni bukan menentu semalam. Azali dah. Sebab tu bagi iradat ni tangjiz qadim ya. Di situ. Lepas tu sebab anda mungkin tak apalah tu. Sebab tu bagi iradat satu takluk je. Kerja dia iradat menentu. Tapi siapa waktu buat, bukan buat dengan iradat. Iradat menentu ya. Taksisul mumkini bi ba'di ma yajuzu alai. Siapa waktu sungguh, dia mulai pula bertugas. Mana? Kudrat. Iradat menentu nawi ada zaid. Hari Isnin. Waktu petang. Sifat putih. Tinggi. Ni yang betul siap dah. Ni sifat-sifat zaid hak ditentukan oleh iradat pada azali. Siap dah. Tak sampai masa lagi. Kerana dia kira hari Senin, learning baru hari Ahad baru. Tak senang lagi, tak sampai masa lagi. Kudrat tak buat lagi. Sebab tu dah. Sifat banyak kita nak ngaji dah al-mumkinat al-mutaqabilat tu, yang ni tu. Siapa masa kawan ni dah nanti dah. Seolah kata dah nanti nak buat. Kawan ni, kudrat. Maka kudrat artinya berkuasa. Bila ada sifat berkuasa, dia pun berkuasa. Berkuasa. Berkuasa ke apa? Kuasa buat ke apa? Mengada dan meniada atau meniada. Benda mungkin juga. Ni, hak tu menentu, hak ni mengada. Tak serupa dah.
Bila ada sifat berkuasa pada zat, dia pun kuasa. Kuasa. Nak tanya kuasa bila? Kalau kuasa buat apa? Mengada meniada perkara mungkin. Boleh mengada, waktu ada, waktu tak ada benda mungkin. Tu. Lepas tu nak buat nanti nak buat. Maka nak tanya, menentu pada azali, tapi kuasa mengada tu bila? Bila? Baru ya. Baru. Mengada benda mungkin pada waktu imkan dia. Azali menentu siap dah. Mengada nanti sampai masa dia. Maka mengada Zaid baru beranak, anak dia baru ada je, kemarin je, baru. Itu mengada meniada ni. Mengada meniada ni tangjizi hadis. Apa tangjizi hadis? Baru siap mengada. Baru siap mengada meniada tu, baru je, baru saja siap dan selesai mengada dan meniada tu dikatakan tangjizi hadis. Baru selesai dan siap mengada meniada. Zaid, Allah Ta'ala buat pohon kayu tu bila? Marai. Baru siap dimarai. Menentu siap dah. Kata tinggi sikit-sikit, besar sikit-sikit, sifatnya sikit-sikit. Menentu siap dah. Ni baru selesai. Ni orang panggil takluk qudrat tangjizi hadis. Tapi walaupun baru selesai pun, dengan sebab ada sifat qudrat pada zat dia, pada azali, dia pun patut juga untuk mengada meniada pada azali. Maka dengan sebab ada qudrat tu juga, berkuasa dia tu kira mari suluh patut nak kuasa. Nak buat kit sini sebenarnya tak kena mana juga, tapi tak apalah. Patut buat, patut mengada meniada, makna gitu. Sebab kita ada duit 10 kok, kita patut nak beli barang 10 kok. Duduk di rumah lagi dah, patut nak beli dah. Tak beli lagi, tak sampai kedah lagi. Bila sampai kedah, tengok barang-barang pilih siap dah. Di rumah lagi menentu kata nak beli barang sikit. Duit dah siap dah. Duit dah 10 kok. Lepas tu nak menentu kata nak beli barang tu sekok, 2 kok, 3 kok, kira siap dah 10. Menentu pun siap di rumah. Duit pun ada siap dah, patut di rumah lagi nak beli. Tak beli sungguh lagi, nanti siapa di rumah, siapa di kedai. Kemudahan nak barang tu, beli, baru siap beli. Tapi baru siap beli pun semakar dengan apa hak ditentu pada rumah lagi. Kata nak beli sikit-sikit. Dan patut juga nak beli di rumah tu lagi dah. Nampak tu dah. Kalau itu bagi kudrat yang tubik dua, ada tangjizi hadis dan juga suluhi qadim. Apa suluhi qadim? Sedia kala dah layak dan patut untuk mengada meniada. Sedia kala dah layak dan patut mengada meniada pada azali. Siapa masa mak hak ditentu oleh iradat, buatlah Zaid. Ping hari Senin petang tu pukul 1, ting ada Zaid timur mari. Maka buat Zaid ni semaka muafakat dengan apa yang ditentu oleh iradat pada azali itu. Tu kecek masa nak ayat gitu je. Kalau itu ni tak ada arah yang kecek kudrat dulu. Kudrat dulu lepas tu mari ayat iradat. Apa yang muafakat iradat, padahal iradat tak kenal lagi kita. Habis tu kena hurai iradat mari dulu kau tu. Sebab di segi ta'akul akal kita, ya mari dulu iradat. Ya kena nak dulu baru buat. Supaya tuan nak cang rumah, ya kena top plan siap dulu baru nak buat. Tu. Habis itu, cuba tengok sekali lagi.
Bermula maknanya makna kudrat itu ialah satu sifat yang maujudah, yang ada sungguh benda tu. Ada jadi ada pada zat Allah Ta'ala. Ini tak apalah yang mewajib ia bagi zat akan kaun tak apalah kita lakar lagi. Yang takluk ia, yang bekerja bertugas ia sifat tu dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia akan tiap-tiap mungkin. Mengada atau meniada tu atas muafakat, atas bersetuju dan sepakat dan selorong semaka akan iradatnya atau takluk iradat bagi Allah Ta'ala. Tulis situ muafakat iradat, yakni segala perkara yang dimengadakan atau meniadakan itu berlaku mengikut apa yang ditentukan oleh iradat pada azali. Itu dia. Dia kena muafakat. Kalau tak muafakat, nampaknya Allah Ta'ala tu dia ikut rupa nyanyo, dia berlawan iradat pula. Nak kau ni, nak buat khabar-khabar tak ada. Nak buat khabar-khabar tak buat. Kau tak muafakat lagu tu jadi kembali Tuhan tu digagahi dan nyanyok. Lalai. Dia ikut rupa tu pula. Jadi timbul benda yang lawan bagi iradat. Nak kau tu hasil ikut tu sungguh. Tu. Ni berlaku benda ni orang panggil qadar ni. Tengok ni. Qadar ni ibarat daripada Tuhan menimbulkan benda pada waktu imkan ni. Tu panggil qadar. Adapun menentu siap pada azal itu panggil qada. Qada tu kena kepada takluk iradat tanjizi qadim. Qadar ni kena kepada takluk qudrat tanjizi hadis. Itulah ya. Kira baik. Qada hak ni, qada hak ni. Tu. Zaid nak balik mutu lik pagi. Menentu siap pada azali tapi tak buat lagi, muka gelak lagi malam ni. Nanti pagi esok. Sapa pagi esok brum balik mutu sungguh. Maka menentu pada azali dan nak berlaku kemalangi. Balik mutu. Maka sungguh berlaku pada waktu imkan. Tu qada. Kita kena beriman dengan qada dan qada. Semua mari Allah Ta'ala semua. Tu dia. Tu Ustaz. Jadi sifat kudrat iradat ni banyak kagum kena ambil dia. Satunya masalah jaid fi haqqihi ta'ala, benda haruh pada hak Allah Ta'ala. Kena pahari kudrat iradat ni juga. Hak kata boleh harum meniada dan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia, membuatkan tiap-tiap mungkin dan meninggalkan buat. Hak tu kena reti di kudrat iradat juga. Masalah qada dan qadar pun kena reti di kudrat iradat juga. Sifat ni usah. Sifat ni penting. Kena amati sungguh-sungguh. Tu reti dia satu, reti banyak perkara. Habis itu muafakat iradatnya iradat Allah Ta'ala. Puakat siap dah. Ni nak jaga ni. Baru berlaku siap dah pada azali. Hak dok kecek sepatah dua ni siap dah menentu, yang menentu pada azali. Baru berlaku. Tu. Tu lagu tu. Berarti iman kita seseorang pun menentu pada azali dah. Kufur seseorang pun menentu pada azali dah. Nampak je dah Allah baru masuk Islam kemarin. Dah menentu azali dan nak dapat Islam. Nampak dah Allah ni jadi kufur murtad kelik wa yazubillah min zalik. Orang dulu Islam wala khabar murtad. Menentu azali dah ahli neraka. Cuma siapa masuk sikit-sikit ada hikmat dia masing-masing. Hikmat dia. Habis itu artinya arti apa pula? Arti tiada mengadakan oleh Allah Ta'ala akan satu mungkin malaikat atas sifat yang ditentu akan dia oleh iradatnya. Artinya
arti muafakat iradatnya tu. Apa mana muafakat iradat dianya? Artinya arti muafakat iradat tu ialah tiada mengada oleh Allah, tiada membuat, tiada mencipta oleh Allah Ta'ala. Akan satu mungkin pun tiada mengada oleh Allah akan satu mungkin pun. Lepas tu je kecek. Tak apa, dia gulawai dah dah. Tiada mengada oleh Allah Ta'ala akan satu mungkin pun, malaikat atas sifat. Malaikat mengada itu atas sifat ataupun ni. Malaikat berlakulah mengada itu. Apakah orang panggil atas ni lepas pada ilah kita nak takdir lagu mana? Jadi han pada mengada tu. Tiada mengadalah oleh Allah akan satu mungkin pun, malaikat han keadaan mengada tu berlaku ia atas sifat yang ditentu akan dia oleh iradatnya. Berlaku atas sifat mana? Sifat benda mungkin yang ditentu akan dia akan sifat itu, ditentu oleh iradatnya, oleh sifat kehendak Allah Ta'ala, ditentu pada azali. Kira lagu tu sekali lagi, faham tak tu? Tiada mengada oleh Allah akan satu mungkin pun dalam waktu imkan. Malaikat berlaku mengada atas sifat benda mungkin yang ditentu pada azali akan dia akan sifat itu, ditentu oleh sifat iradat Allah Ta'ala. Menentu pada azali dah nak wi ada zahid, nak wi putih zahid, nak wi tinggi zahid, nak wi gemuk zahid, masalah nak wi cerdik zahid, nak wi bodoh zahid, kira siap lah ke dah, siap dah pada azali. Lepas tu nanti buat siapa masa buat. Masya Allah dekat timur tu sabit tu lah apa. Masya Allah. Ibnu Jazari tanya tu ingat tak kisah Ibnu Jazari ni ulama nahwu hebat dalam mazhab kita Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i pak ulama nahwu sakai ulama nahwu lah. Kalau kita ngaji nahwu ni temu pendapat ya jugalah Ibnu Jazari ni. Ibnu Jazari ulama hebat. Dia mengajar. Hari-hari tu dia duduk mengajar dalam masjid, duduk atas kursi, duduk mengajar. Sampai satu hari tu dia mengajar tafsir Quran. Tafsir Quran ditemung satu ayat suratul Rahman. Tak ingat saya suratul Rahman dah. Kullu yawmin huwa fi sya' fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kullu yawmin huwa fi sya'nin. Ayat Quran sebut. Apa kullu yawmin? Pada tiap-tiap hari. Huwa ia Allah Ta'ala tu fi sya'nin, ada di dalam pekerjaan. Tiap-tiap hari tu ada kerja. Tu. Kullu yawm tu hurai tafsir ayat Quran. Kullu yawmin huwa fi sya'. Tiap-tiap hari tu ada kerjaan. Nak hari tu buat kerja. Bukan kata ada berhenti. Tiap-tiap hari adalah kerjaan semua Tuhan ni. Tu. Maka tekah dia duk mengajar tu timbul seorang lelaki tu. Orang jatuh tu jalan masuk le halqah anak murid. Ya Syekh, Syekh. Syekh. Aku nak tanya sikit. Mari mana orang jatuh tu? Tu guru, bapa. Aku nak tanya satu. Ibnu Jazari kata, sila, ada apa? Ma fa'ala rabbuka al-an? Tuhanmu sekarang ni buat apa? Lolo ni Tuhan ada buat apa? Mudok kata kullu yaumin huwa fi sya'. Tiap-tiap hari Tuhan ada kerja tak mau. Tiap-tiap hari Tuhan ada kerja tak mau. Lo ni Tuhan ada buat apa? Ma fa'ala rabbuka al-ana? Apakah yang telah membuat akan barang tu oleh Allah, oleh Tuhan kamu pada waktu sekarang ni apa? Sekarang tu ada buat gapo? Ibnu Jazari kena soalan tu nengung, dia nak jawab tak boleh. Tu ada buat gapo lagu bukan duk tengok yang menyaku.
Supaya orang boleh royak kata nak menyakut, nak bergalau juga. Tapi Tuhan siapa nak tahu? Ingat mari tu besar dah tapi tak ada jawab ni. Malu juga. Jadi wasa bukan malu ke apa. Jadi wasa gimana soalan ni aku tak nampak semua mudah ya. Tapi payah juga dah. Orang tu mari tanya, "Ma fa'ala rabbukal an?" Siap. Anak murid duk dengung, duk nanti tengok tu guru nak jawab lagu mana. Dia kata, tak apa, minta tanggung dulu insya-Allah. Wallahu a'lam hari ni. Tak tahu. Dia kata, wallahu a'lam. Aku tak tahu. Tak tahu tu pun bukan senang. Dia panggil orang lama ni, bila dia tak reti satu benda, dia duk rasa lagu tu. Apa soalan ni? Serabut dia. Nak jawab lagu mana? Kalau orang mai tanya pula, apa tu hendak buat lola ni? Lola ni tu hendak buat gapo? Ni. Lola ni tu hendak buat gapo? Mang, tu hemu Lola ni buat gapo? Lola ni. Dengar juga. Ibnu Jazari tu kena fikir serabut nyerah lah tu. Nyerah dalam fikir. Fikir siapa ke nyerah. Teka menyerah, teka duk menyerah tu. Dia mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Mimpi temu Nabi dalam mimpi dia. Tu. Dalam mimpi tu, dia pun dalam mimpi tu dia nampak dia duka cita lagi dalam mimpi dia. Temu Nabi, Nabi kata apa yang buat kamu duka cita ni, Ibnu Jazari. Maka Ibnu Jazari kata, ya Rasulullah, petang tadi ni aku duk mengajar. Lepas tu ada seorang tak tahu lah mari mana, iaitu datuk tua tu. Aku duk mengajar kata Allah Taala ni kullu yaumin huwa fi sya', tiap-tiap hari tu adalah kerja. Tiba-tiba dia soal kepada aku, Ibnu Jazari, Tuhanmu dah buat gapo lah ni? Aku tak boleh jawab, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tak boleh cerita. Tu. Nabi katanya, huwa Khadir. Datuk tu hak mari temu mu petang tadi tu Khadir. Nabi Khadir tu. Dan esok dia akan datang tanya mu pula. Nanti munduk ganjak tak kerisi tu dia mari pula. Nabi kata, dia akan kembali wa sayaudu ghadan, dia akan kembali esok dia akan mari pula. Tu. Lepas tu kalau esok dia mari, menjawab dia. Jawab lagu mana? Kalau dia tanya kata, Ibnu Jazari, apa yang Tuhan buat sekarang ni? Menjawab dia, syu'unun yubdiha wala yabtadiha. Jawab gitu ya. Syu'unun yubdiha, beberapa perkara yang menimbun oleh Allah Ta'ala mengikut apa yang ditentu pada azali. Tuhan ada menimbun sokmo. Tu kerja dia menimbun barang yang ditentu pada azali. Dia tentu siap nak ada zat, dia buat zat. Dia tentu nak ada pakayu, dia buat pakayu. Tentu nak di orang tu mati, dia mati. Syu'unun yubdiha wala yabtadiha, dan bukan baru tahu ia. Dia tahu pada azali dah, bukan baru tahu semalam bukan tahu kemarin, dia tahu pada azali dah, dan dia menimbulkan benda mengikut apa hak dia tentu pada azali. Jawab dia lagu tu. Kalau kata dia mari tanya, tu. Menjawab syu'unun yubdiha wala yabtadiha. Benda-benda yang Allah menimbulkan mengikut apa yang ditentu pada azali. Ibnu Syajari bila jaga mari senyum, sebacai. Sebacai aku. Alhamdulillah. Nabi mari ajar jawab pada dalam mimpi. Terjawab. Rasulullah jawab ajar sendiri. Alhamdulillah. Esok ke mari awal lagi. Tak lagi si. Esok ke mari duduk nanti. Soalan kata tahu dah, kata nak datuk tu nak mari pula. Esok ke tu mari. Mari duk tunggu dah. Kullu yaumin huwa fi sya', sedap sikit lah ngajar. Kullu yaumin huwa fi sya', pada tiap-tiap hari Allah Taala ada kerjaan. Dalam tiap-tiap hari tu adalah kerja. Tiap-tiap hari tu adalah kerja. Tiap-tiap hari tu adalah kerja. Mari sungguh.
Mari pula orang. Datuk tu mari masuk dalam majlis. Ya Syekh, ma fa'ala rabbukal ahad? Mu tak ada jawab lagi mari ni. Duk tengok ngajar ni. Gapo? Ma fa'ala rabbukal ahad? Syekh, apa Tuhan membuat sekarang? Ibnu Syarifah dia tengok, senyum. Syu'unun yubdiha wa la yabtadiha. Oh, dia jawab Nabi Jadah. Syu'unun yubdiha wa la yabtadiha. Tu kerjaan dia. Datuk tua tu pun dengar jawapan tu menengung. Gi gaduh-gaduh dia. Paling gila dah. Dengar jawapan tu paling gila dah. Belah-belah duk gi tu tunjuk, "Shalli ala man 'allamaka." Mu selawat banyak nak orang hak jamu tu. Oh, Datuk ni bertahu juga. Datuk ni punya tahu dah jawapan ni bukan mari pada orang ni. Tak ada punya tahu ni Datuk tu. Duk ajar. Shalli. Selawat banyak orang duk ajar mu. Belah-belah duk gi khum ngai. Selawat banyak nak orang duk ajar mu. Tu ya. Tu kerja dia duk menimba mengikut apa yang ditentu pada azali tu. Tu hari-hari lah ni. Ni tengok kipas musing pula. Musing mai ikut tu. Nak tidak musing kat tu pula. Hak ni pusing mai ikut tu. Hak ni pusing mai ikut ni. Hak ni pusing kat tu. Hak ni pusing kat ni. Tu kerja dia. Menentu mengikut apa yang ditentu pada azali lagi dah. Siap belakang dah oleh azali. Kipas ni musing. Tengok musing pula. Tu menimba perkara yang ditentu pada azali. Tu ada semua. Ada rekang semua ke panggil. Tu rekang ada semua. Tu dia. Kena ke dia. Tu kisah tu banyaklah sebut dalam kitab Usuluddin ya. Kitab-kitab Usuluddin Syarqawi Ruhudi tu biasa kita dengar cerita hak Tok Guru Soleh cerita ni. Hak dia ingat sampai hari ni. Bila dia ngaji juga cerita dia duk baca yo yak baring sedap lagi. Tu dia. Takut ada khadir pun malam ni sore. Ada lah. Lama mimpi pula malam ni. Datuk tu dia tahu dah kata soalan ni jawapan ni mari Nabi. Allah Taala beritahu ke dia dah. Tu dia. Tu semakar dengan sifat ni kita dah ngajar sifat ni, sifat iradah, sifat qudrat. Maka tiada mengada oleh Allah akan satu mungkin malaikat berlakulah mengada tu atas sifat yang ditentu. Sifat bagi mungkin itu sifat yang ditentu akan sifat tu tentu pada azali, ditentu oleh iradatnya, oleh sifat perkandaknya. Hari tu siap dah kecek mudah-mudah gitu ya. Apa hak berlaku ni mengikut apa tu yang kehendak berlaku. Benda berlaku sekarang ni kipas tu mesti ikut tu. Kipas ni mapuh, kipas ni hidup. Benda tu siap dah pada azali. Dan pelaku mari so mengikut apa yang ditentu pada azali itu. Tu dia. Habis itu kata musannif rahimahullah ta'ala, lawannya bermula lawan bagi kudrat tu. Apa lawan dia? Al-ajzu, lawan dengan mana sifat yang melawaninya, melawani sifat kudrat. Dengan bahawa bila ada kudrat tidak ada sifat ni, bila ada sifat ni tak ada lah sifat kudrat. Tu lawan dengan mana tu? Bermula lawan bagi sifat kudratnya ialah al-ajzu. Apa ajzu? Arti ajzu tu lemah, yakni lemah Allah Ta'ala. Hak tu lawan bagi perkuasa Allah, sifat lemah Allah Ta'ala tu. Sifat lemah tu hak tu Tuhan lemah. Bila lemah tak boleh mengada meniada lah. Apa hukum lemah tu? Iaitu lemah. Hukumnya tu iaitu soalan tu.
iaitu bermula lemah itu, iaitu bermula iaitu lemah tu. Hukum dianya mustahil, tak boleh jadi, tak terima akal, tidak diterima oleh akal, akal tak terima. Tu tak boleh jadi. Habis itu sebab apa? Lain pada dalil akli hak kita duk fikir banyak dah tu. Ambil ayat Quran ya berengkah-rengkah. Bermula dalil bagi ada kudrat. Tu. Bukan dalil bagi kudrat, dalil bagi ada kudrat. Sebab qadirun tu bukan dalil bagi kudrat, qadirun dalil bagi ada kudrat. Sebab qadirun tu bukan kudrat betul. Bukan Allah Ta'ala tahu lillahi qudratun. Hak tu dalil kudrat semua. Adapun lafaz qadirun bukan dalil bagi sifat kudrat, hanya dalil bahawa Tuhan ada kudrat. Moga qadir tu isim fa'il. Bermula dalil bagi ada kudrat pada zat Allah. Dalil bagi ada kudrat pada zat Allah tu apa? Ialah firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala tu yang sebut dalam Quran. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Qadirun. Ayat ni bahawannya kak. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat berapa? Ayat yang keberapa? Tak tahu dah. Puluh dah weh. Ngatuk dah weh. Ngatuk lagi nang. Mang. Ngatuk dah tu. Syu'unun jubdiha. Wala yaktadiha agak tu. Kita lah ni kita tengok, bukan kita saja sekata dunia, macam-macam kelakuan masing-masing tu. Yang nak tidur jadi nyerah, yang duduk hanguk, jadi ngeruh. Macam-macam serata dunia. Tengok kerja dia. Sebab tu kulla yaumin huwa fi sya'. Tiap-tiap hari dia ada kerja. Dalam kerja, dia dalam kerja. Tiap-tiap hari dia dalam kerja. Tu. Allah Ta'ala kata wallahu ala kulli syai'in qadir. Ni kira. Bermula Allah Ta'ala itu mubtada. Wow tu tak tahu agak apa boleh di wow menepati ilat ngano. Jumlah tu kok mana? Nanti tengok ayat Quran semulalah. Boleh di wa isti'nah tapi an jumlah tu fi quwati ta'lin ke? Ada ilat sebelum pada tu, maklun sebelum pada tu. Dan bermula Allah Ta'ala itu, bermula Allah Ta'ala tu khabar mana? Qadirun, yang bersifat dengan kudrat ia, yang sangat berperkuasa ia. Qadir, qadir atau ada fa'in, isim fa'in. Fa'in bermakna fa'in. Qadir bermakna qadir gitu, ai qadir. Kadang isim kerana wazan fa'ilun itiman, kadang-kadang dia pakai makna isim fa'il, kadang-kadang dia pakai makna isim maf'ul. Seperti dengan wakil bermakna mauqul, qatil bermakna maktun, hak tu pakai isim maf'ul. Hak ni fa'il dengan makna fa'in, qadir yang kuasa. Qadir ni gapo? Qadir tu isim fa'il. Apa tak ada isim fa'il? Ma dalla ala hadasin wa sahibi.
Ma dalla ala isim fa'il itu apa? Ma dalla ala barang yang menunjuk ia di atas hadasin, hadas, dan sahibnya. Perbuatan dan juga sahibnya. Maka hadas ini kena kepada kudrat, sahibnya kena kepada Allah. Kalau itu qadirun zatun muttasifun bil qudrah. Wallahu qadirun ay muttasifun bil qudrah. Geti kok rupa lurah, ambil daripada faham lurah. Muttasifun bil qudrati, supaya kita kata qaimun muttasifun bil qiyami, seperti itu. Bermula Allah Ta'ala itu qadirun, bersifat ia dengan kudrat, bersifat ia dengan kuasa. Kuasa apa? Ala kulli syai. Ala takluk kepada qadirun di belakang itu. Bermula Allah Ta'ala itu bersifat dengan kuasa ia. Kuasa ala kulli syai, atas tiap-tiap sesuatu. Tu dia. Hegatlah pakul syai bagi kira sikit. Tiap-tiap suatu. Bila kata tiap-tiap suatu masuk belaka, benda wajib pun masuk, benda mustahil pun masuk, benda mungkin ataupun benda jaiz pun masuk. Tu. Maka kena tengok dulu kerja kudrat tu kerja ke apa. Kita ngaji dah. Kudrat kerja dia mengada meniada. Tu kerja. Apa makna mengada? Benda tak ada, buat wi ada. Apa makna meniada? Benda ada, buat wi tak ada. Benda tak ada, buat wi ada. Benda ada, buat wi tak ada. Retinya benda tu kena terima ada dan terima tak ada. Faham daripada kerja dia. Benda yang kerja kudrat, benda yang kudrat tuju tu kena benda yang terima ada. Nak ada pun terima, dan terima pun tak ada. Tak ada pun terima. Benda gapo terima ada terima tak ada? Tak ada dah. Malaikat benda mungkin. Benda mungkin je, terima ada, terima tak ada. Benda wajib ada tak, terima tak ada. Benda mustahil tak ada, tak terima nak ada. Benda mungkin ni je, hak terima dua-dua belah. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Maka reti di kerja kudrat ni, tujulah sifat ini kepada benda mungkin saja, tidak tuju kepada benda wajib dan benda mustahil. Kalau benda wajib tentu ada, tak terima tak ada. Benda mustahil tentu tak ada, tak terima ada. Adapun kerja kudrat, wak benda tak ada wi ada, wak benda ada wi tak ada. Kerja dia kena terima dua-dua belah. Benda hak kudrat wak kerjanya, benda hak mungkin. Kalau itu syakul syai'in sini tak boleh borang umum dah. Kullu syai'in kena pilih ya daripada semua tu. Kullu syai'in bermakna kulli mumkinin, atau kullu syai'in minal mumkinat pun boleh. Gitu ya. Kalau kita ngaji orang panggil ayat tu am lagi maksus, amun maksus. Lafaz umum yang ditaksiskan dengan dalil akli. Kita fikir dengan akal.
Sebab tu dia mau tanya, kata boleh ke tak kuasa ke tak Tuhan nak mematikan zat dia. Jawab kata dulu, apa kerja kudrat? Sebelum aku nak jawab, aku nak tanya mu dulu sikit. Apa kerja kudrat? Kudrat ni kerja dia, hak tak ada buat we ada, hak ada buat we tak ada. Benda hak tak ada buat we ada, benda hak ada buat we tak ada. Berarti benda tu kena terima dua, terima ada dan terima tak ada. Benda gapo hak terima ada terima tak ada? Benda mungkin. Getinya kudrat ni kerja dia tuju ke benda-benda mungkin. Lepas tu mati tu benda apa? Mati dia tu benda mustahil. Benda yang tak ada. Tak terima nak kata ada. Lepas tu lagu mana lagi ubah. Kalau mati tu boleh juga berlaku. Tentu yang mati tu bukan mustahil. Tukar hakikat benda mustahil jadi benda harus pula. Tukar hakikat. Allah Ta'ala kuasa tak? Allah Ta'ala hidup tak? Hidup. Hidup tu sifat wajib. Hayat tu wajib. Boleh tak Tuhan nak ambil sifat kudrat pergi matikan dia, pergi hilangkan akan hidup tu, hilang akan sifat hidup tu? Jawab kata kalau kudrat tuju pergi menghilangkan sifat hidup, nak cari hidup tu bukan benda wajib dah, hanya dikatakan benda harus. Sebab apa? Ni kerja dia. Gena. Gena. Tak hidup ke apa pula? Mana? Tak suku. Kalau tak hidup pun dia hilang juga. Dia tak ada juga, tak ada sifat tu. Zat duk ada. Masuk belaka. Kalau kita kata tak ada, meniadakan apa? Meniadakan zat. Berarti dulu ada zat, waktu tak ada di benda tu. Kalau meniadakan sifat, dulu sifat tu ada, menghilangkan sifat tu, meniadakan sifat tu, zat duk ada kadang-kadang. Supaya dengan daun apa, supaya kita kata pisai dulu teka putihnya kulit hijau. Bila Allah Ta'ala, bila dia masak, kulit jadi kuning. Hijau tu pergi ke mana? Allah membinasakan hijau tu. Allah Ta'ala menghilangkan dan meniadakan hijau tu. Dulunya ada. Tu hak tak ada pula. Lepas tu digantikan dengan kuning. Maka hijau tu hilang tak? Hilang. Ditiadakan juga. Allah Ta'ala meniadakan sifat tu. Tapi diri pisai tu ada. Tak meniadakan lagi. Sifat tu meniadakan sifat. Tapi zat duk mengekalkan lagi. Tapi ganti dengan sifat lain. Itu dah. Pak kalau nak buat hilangkan butir pisai tu, habislah sutil dah pisai hati. Maka hilang dua-dua. Bila hilang zat, sifat pun turut hilang. Dia menggua zat, sifat ni tak boleh ada cara dia kena tupai di zat. Bila hilang zat, hilanglah sifat itu. Ngerti tu dah? Ngerti tak meniada? Lepas tu? Apa? Sifat dengan apa? Tak boleh tanyalah. Tak mau tanya. Tak boleh jawab lagi. Tu. Takut orang mimpi. Misalnya. Mudah-mudahan yang mari mimpi mudah. Apa? Kalau menilai sifat hayat tu ada sifat mati kan. Hai, ada tak apalah. Jadi hai kira-kira di sifat berhidup tu benda apa? Sifat berhidup tu benda apa? Benda wajib. Zat tu wajib. Ada zat tu wajib, sifat pun wajib, masing-masing ada. Zat pun maujud, sifat pun maujudah. Kita ngaji dah sifat makni semuanya maujudah. Maka zat tu maujud, sifat pun maujud. Bila menghilangkan akan sifat hayat, boleh menghilang, berarti sifat hayat bukan benda wajib, benda yang haram. Berarti tu haram bersifat dengan hayat, haram bersifat dengan mati. Apa hukum kata? Tu belawai hayat tu pula dah. Nampak tak tu?
Tu. Bukan meniada dengan mana kena wituai right semua. Kadang meniada tu meniadakan sifat, kadang meniadakan zat. Kalau meniadakan zat, kalau kita kata boleh ke tak Allah Taala nak menghilangkan zat dia sendiri? Boleh tanya lagu tu. Maka kembali kepada wujud Allah Taala tu pula. Wujud Allah Taala apa benda? Wujud Tuhan ni apa hukum? Benda wajib. Kalau boleh adamkan diri dia, berartinya wujud dia tu bukan wajib, hanya dia benda harus. Wahakaza hayat ni kita tak bisa benda hayat je. Nampak tak? Ni. Tu marilah lagu mana pun. Orang tanya, "Hei, tak kuasa ke Allah Taala nak buat zahid dalam mazhab azali?" Ialah lakak tu. Zahid ni ya ada pada waktu imkan. Tak kuasa ke Tuhan nak buat zahid seorang dalam waktu azali tu? Jawab katakan. Apa nak kata ada zahid pada waktu azali itu benda apa? Mustahil. Kalau zahid boleh ada pada waktu azali, berarti zahid bukan benda jaid, hanya dikatakan benda qadim. Bila zahid tu qadim, apa nak kata? Berbilang qadim. Tuhan pun qadim, zahid pun qadim. Jadi berbilang qadim, mustahil pula situ. Mustahil ke mana? Satunya kudrat tidak umum takluk dia. Kerana ada satu benda yang dia tak buat, iaitu zahid. Sama-sama qadim, sama-sama berkesakeh, sama-sama hebat. Tu. Boleh. Tu dah. Tu mengada meniada. Mengada tu buat kecek mudah. Benda ada buat tapi tak ada. Benda ada ni dua, zat, jirim dan arad. Tu masuk belaka tu. Tu. Pisau tu ada, dulu tak ada, waktu ada. Lepas tu hijau dia pun dulu tak ada, waktu ada agak. Maka buat ada dua tu, mengadakan zat dan mengadakan sifat. Dua situ. Ketika masuk pisau tu jadi kuning, maka meniadakan sifat hijau tu je. Tidak meniadakan zat. Zat tu dah ada, cuba digantikan dengan sifat kuning pula. Kulit dia tu. Tu. Habis. Kerana sifat ni, sifat ma'an ni bukan sifat yang tunggu diri. Semua sifat ayat dah tak taat sedia kepada zat belaka, dia boleh hilang. Lain pada sifat wujud je. Kalau hilang dua. Kalau ada dua. Tu. Nampak dah tu dah? Sedap usul ni weh, orang panggil. Dia boleh jawab segala soalan. Tu. Tu dia. Tertilik kepada kerjaan dia. Habis itu telinga ni kerja apa? Telinga ni kerja apa? Mendengar. Gana mu tak muat gana mu tak guna telinga wak tengok surat tu. Pejam mata ambil telinga ya tengok. Gana mu tak guna telinga wak baca surat. Ai. Mana boleh? Bukan kerja telinga baca surat. Tak kuasa ke telinga nak baca surat? Nak jawab ke mana? Tak kuasa kan telinga mu nak baca surat? Mu kecek. Tak reti nak jawab dah weh. Nak kata tak kuasa pun. Ya bukan kerja dia mu nak kata tak kuasa. Kalau tak tak kuasa ke mata mu nak baca surat lah ni. Oh ni tak kuasa weh, kelabu habis dah. Boleh kata kalau kerja dia nak baca, tiba-tiba tak boleh baca dengan sebab kelabu mata. Boleh kita jawab kata tak kuasa lah. Tapi telinga bukan kerja buat baca surat. Patutnya jawab kata tak kuasa tu tak penuh mulut apa kida-kida. Tak kuasa. Tak kuasa kida, tak kuasa malu ke mulut Ya sebab bukan kerja telinga untuk baca surat Hei, mata mu buat apa? Baca, tengok benda tu.
Buat dengar taklah suara. Atuk lingo. Itu mata lingo. Bukan kerja dia. Ya kerja masing-masing. Kerja masing-masing dah. Habis itu. Gitu dah. Masya Allah. Jaga tu dah. Allahu Akbar ya Rabb. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'in kulli mumkinin. Artinya tu. Bermula artinya arti bagi firman Allah dah. Apa arti dia? Bermula Allah Ta'ala itu mubtada dah. Dan dia tak ada orang dan dah. Padahal wallahu kena ada dan lagi lah comelnya. Terjemah ya habis. Artinya dan bermula Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu amat kuasa iyo. Tu khabar duk dia tu. Bermula Allah Ta'ala tu amat kuasa iyo. Ini amat bersifat berkuasa iyo. Ya Allah. Kata gitu. Bermula Allah Ta'ala tu amat kuasa, amat bersifat berkuasa ia. Bersifat berkuasa atas tiap-tiap suatu. Atas takluk pada kuasa di belakang tu. Kuasa atas tiap-tiap suatu. Tiap-tiap suatu daripada perkara mungkin. Kena buat gitu. Tiap-tiap suatu daripada perkara mungkin. Dia kuasa belakang. Asal ke benda mungkin, kerja takluk semua kudrat. Kudrat takluk belakang, jemur pergi belakang, buat belakang. Boleh buat belakang. Tu dia. Mengada pun boleh, meniada pun timu. Tapi ingat dalam waktu lain-lain lah. Adapun pada waktu tu lah mustahil pula meniada tik dalam waktu tu lah. Apa hukum? Tak boleh ada pula dah duk bergomor sendiri. Ada tik tak ada tik dalam waktu tu lah. Kira waktu lain-lain. Dalam waktu lain-lain. Tu. Habis itu kedulapannya berhenti dulu minum air sikit. Nampak ke tak? Hangat dah tu. Nampak tak? Berhenti minum air sikit nampak tak? Kau pakai terus apa? Air gelegak dah. Pandang jawab dah. Air gelegak dah apa tu? Atas khali dah. Ada kalau atas khali boleh nak baca lagi? Tak apa juga. Kalau atas khali pula kali lagi putih. Haruh ke ada? Benda haruh tak? Boleh juga. Putih makan kafe dulu, makan teh dulu. Kita nak baca sikit lagi. Siapa ada sebelah ke, sebelah setengah ke? InsyaAllah. Boleh satu sifat lagi kah? Iradah ke henah dah. Tu dia. Asal habis-habis lah sifat-sifat ni. Nak masuk dalam bab fiqh pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Betul ustaz. Air kafe ada, sekut ada, kepuk yang nanti semula. InsyaAllah esok, malam esok guna kepuk pula.